Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Fitnah ni tuan-tuan, macam inilah. Fitnah ni orang kita tak boleh tutup. Mulut walaon ni kita tak boleh tutup. Tetapi kalau dia fitnah, yang kita boleh buat, kita boleh saman. Kita boleh, kalau dia melibatkan 3R, kita boleh report pada polis, itu saja. Kalau tuan-tuan jumpa benda itu, maka reportlah kepada polis. Lim Kit Siang semalam pun dah 2 hari lepas dah dipanggil oleh polis berkenaan dengan kenyataan beliau bahawa orang bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri. Dalam masa yang sama, dahlah Lim Kit Siang pun dah dipanggil polis. Tiba-tiba ada kenyataan daripada Ketua Bersatu. Wan Faizal pindah perlembagaan supaya Melayu saja boleh jadi PM. Ketua Pemuda Bersatu Wan Faizal mencadangkan supaya Anwar Ibrahim memindah perlembagaan supaya hanya orang Melayu Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Mungkin dengan cara ini sedikit sebanyak memulihkan sokongan orang Melayu kepada kerajaan campuran pimpinan beliau berbanding memperagalkan capal songkok cium keris atau betiwi karama bangsa, katanya. Ini menyentuh kepada tweet, Malaysian Constitution provide for a Malaysian dreams and not a mono-ethnic dream as it provide that non-Malay can be a Prime Minister. Now, debat sama ada orang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri timbul setelah susulan kenyataan politik veteran DAP kepada pelajar Malaysia di United Kingdom bulan lepas. Baik. Saya cerita tuan-tuan, ni saya cerita. Sebagaimana hukum, undang-undang pun sedemikian. Dia ada the law, dia ada the reality. Sebagaimana cikgu hukum, dia ada hukum, dia ada undang-undang dan realiti. So, kadang-kadang apa yang kita ada idealismanya, belum tentu benda itu boleh dilaksanakan kerana banyak faktor dia ambil. Paling utama faktornya ketidakbersediaan rakyat majoriti terhadap perkara tersebut. Begitu juga dalam hukum kita kata, contoh saya katakan, apakah boleh orang bukan Islam secara hukumnya menggunakan kalimah Allah? Secara hukumnya boleh. Tak ada masalah pun. Tetapi secara undang-undangnya di dalam Malaysia tak boleh. Kerana ada undang-undang. Tu saya kata hukum satu perkara, undang-undang satu perkara. So jangan keliru. Sama juga dengan perkara orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Secara undang-undangnya, secara perlembagaannya sebenarnya tidak ada halangan bahawa seseorang itu selagi mana dia warga negara Malaysia menjadi Perdana Menteri walaupun dia bukan Melayu atau bukan Islam. Kita kena cerita secara perlembagaan dahulu. Apa syarat dia? Yang pertama, dia mendapat sokongan majoriti di dalam Dewan. Kedua, dia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Ada syarat ketiga lah, dia mendapat majoriti, saya tengok yang ketiga. Tapi, yang utamanya adalah dia mendapat majoriti dan dia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Dia command majoriti dan dia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Yang dua-dua ni penting. Walaupun dia dapat majoriti, kalau tak dapat perkenan di Pertuan Agong pun belum tentu. Kita ambil contoh negeri Johor, tuan-tuan. Majoriti masa itu Barisan Nasional nakkan Hasni menjadi Menteri Besar. Tetapi yang Sultan Johor pada waktu itu nakkan On menjadi Menteri Besar. Akhirnya mereka terpaksa memberikan nama On. Walaupun On tidak command majoriti di kalangan ahli parti dia sendiri. Tetapi akhirnya nak tak nak jadi Menteri Besar kena bagi. So, poinnya, walaupun secara undang-undang dia command majority, dia adalah hadal kedua. Hadal kedua adalah yang di-Pertuan Agong. So, kalau yang di-Pertuan Agong pun sudah berkenan, maka siapalah kita untuk nak mempertikaikan perkenan tersebut. Jadi, Faizal nak kata kena amend supaya orang Melayu saja, bagi saya, tak valid. Selagi mana yang di-Pertuan Agong ada di situ, perkara itu tak valid. Tuan-tuan, kita kena ingat, negara ini bukan Melayu saja yang Bumiputera. Kita ada orang asli sebagai Bumiputera. Kita ada orang Sarawak sebagai Bumiputera. Kita ada orang Sabah sebagai Bumiputera. Soalannya, adakah orang Sabah Sarawak yang bukan Melayu tak layak jadi Perdana Menteri? Dan tidak ada dalam peruntukan mengatakan dia mesti seorang Muslim. Tidak ada. Secara tertulisnya tidak ada. Tetapi secara common law-nya begitu. Sebab majoriti kita adalah Melayu Muslim. Majoriti. Tetapi secara undang-undangnya tidak sedemikian. Jadi persoalan kita, kalau sekiranya timbul satu lagi persoalan, bagaimana kalau dia bukan Melayu tetapi dia Muslim? Bolehkah dia menjadi seorang Perdana Menteri? Dia bukan Melayu tetapi dia Muslim. Dia dah masuk Islam, katakanlah umur dia 18 tahun, kemudian umur dia 70 tahun, dia pun memimpin parti dia, akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Atau dia masuk Islam masa dia kecil,
Kemudian dia jadi Perdana Menteri. Kemudian dia masuk parti politik. Dia berusaha jadi ahli parlimen. Berusaha jadi menteri. Akhirnya dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Lepas tu dia jadi Perdana Menteri yang hebat. Ada tak orang bukan Melayu yang Islam yang jadi Perdana Menteri dalam negara kita? Ada tak, tuan-tuan? Boleh tulis tak komen, siapakah? Ada tak sejarah tersebut? Orang bukan Melayu tetapi dia jadi Perdana Menteri sebab dia Muslim. Siapa, tuan-tuan? Kan? So akhirnya kita kata, so persoalan Melayu bukan, dia kembali kepada prinsip dia. Prinsip dia adalah, yang pertama, adakah dia command majority? Prinsip yang kedua adalah, adakah dia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong? Itu prinsipnya. Kalau kedua-dua prinsip ini dipenuhi, bangsa atau agama dia irrelevant di dalam perlembagaan. Ini saya sebut perlembagaan, tuan-tuan. So, bila dia kata kita kena ubah Melayu saja jadi Perdana Menteri, soalannya Sabah dan Sarawak akan tersinggung. So, bagaimana dengan rakyat Sabah dan rakyat Sarawak? Adakah rakyat Sabah dan Sarawak yang bukan Melayu itu tidak layak untuk jadi Perdana Menteri? Atau kan, kita dah puluhan tahun Perdana Menteri kita pernah bukan Melayu. Dia Islam tapi bukan Melayu. Di Sarawak, Ketua Menteri kami Islam tapi bukan Melayu. Siapa, tuan-tuan? Taib Mahmud. Tapi Sarawak ni unik lah. Sarawak ni kita tak kisah sebenarnya. Orang bukan Islam pun pernah jadi Ketua Menteri Sarawak. Kan? Kalong Ningkan kita ada beberapa orang yang pernah jadi Ketua Menteri Sarawak bukan Islam, bukan Melayu, Iban. Kita tak ada isu. Tetapi yang isu ni bila ni golongan ini bawa. Now, dalam masa yang sama, kita tegur juga Lim Kit Siang. Dia secara prinsipnya betul. Tetapi perkara ini kita tahu you are playing with fire lah. Lim Kit Siang. Kita pun faham Lim Kit Siang dulu idealist. Kita faham. So, jangan kita marakkan api. Jangan kita bagi reason untuk dia orang bakar lagi lah. Itu sahaja. So, harap kita faham perkara ini. Sebenarnya tak ada halangan, tak ada masalah pun. Dan seperti mana yang saya sebut tadi tu, ni baru Bian sebut. Baru, MP Sabah Sarawak tak akan sokong langkah hadkan kriteria PM. Susat Agong PSB, Baru Bian berkata dia yakin tiada ahli Parlimen Sabah Sarawak akan menyokong langkah menghadkan jawatan Perdana Menteri kepada orang Melayu Islam saja. Adun berkelalan itu turut melahirkan rasa kecewa dengan kenyataan ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal kerana membuat cadangan berkenaan. Tetapi saya percaya beliau sekali lagi cuba mempolitikkan kaum atau agama untuk agenda mereka, iaitu PN. Malangnya ramai yang terjumus ke dalam falasi ini. Itu saya kata, tuan-tuan. Bagi saya yang paling penting sebenarnya kompetensi. Ada dia kompeten untuk memerintah atau tidak? Adakah mampu untuk memerintah atau tidak? Dia Islam Melayu tapi jual tanah. Dia Islam Melayu tapi rasuah. Tuan-tuan, kadang kita malu dengan jiran kita yang sebelah bawah tu. Kan? Kita tuduh dia macam-macam, tapi di antara negeri yang termaju di Malaysia. Di dunia. Bukan di Malaysia, di dunia. Malu kita, tuan-tuan. Dia apa resources dia ada, tapi dia lebih kaya daripada kita. Bukanlah kita lebih kaya daripada dia. Tetapi per growth, berdasarkan per capita penduduk dia, lebih daripada kita. Per capita income penduduk dia, lebih daripada per capita income kita. Padahal, kita ada semua resources. Semua kecantikan. Kita semua ada benda yang ada. Tapi benda ni berlaku kerana corruption. Dan insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kembalikan perkara ini kalau kita terus sokong beliau. Terus sokong beliau. Baik.